Assalamualaikum, saya Dr. Nujaimah. Saya Dr. Afinia Khalid. Kami dari Klinik Nur Hijrah. Jadi Akan sambung episod yang lepas tentang cara-cara untuk handle baby yang ada reflux. just untuk ringkasan apa yang kita dah cakap untuk video yang lepas, kita dah bagi tahu beza antara simptom reflux ataupun reflux disease. Okey, symptoms reflux ataupun gejala-gejala reflux tu adalah keadaan di mana baby terjeluap, muntah ataupun mual, susu keluar ke tepi tapi berat dia naik cantik, baby happy, tak menyebabkan stressful situation pada baby. Iaitu normal fisiologi. Itu adalah normal fisiologi. Okey, reflux disease adalah keadaan berpenyakit untuk bayi di mana ada masalah sphincter, saluran pemakanan yang menghalang backflow susu daripada macam mana cakap, yang menghalang backflow susu daripada perut kepada saluran pemakanan. So yang itu adalah berpenyakit dan biasanya baby tak naik berat badan. Dia akan datang dengan batuk berpanjangan dan dalam keadaan yang selalu tak selesa. So first kali biasanya ibu bapa bawa anak berjumpa dengan doktor supaya doktor akan tengok dan pastikan ini adalah normal fisiologi dan bukannya gastroesophageal reflux disease. Sama sekali cara kita menyusu baby. So first sekali kalau saya menyusu baby, apa yang kita sarankan pada baby-baby yang bermasalah reflux untuk menyusu dalam keadaan duduk. Okey, sekurang-kurangnya 30 hingga 45 degree kita up keamanan dia. Sebab bila dia minum, so kurang kebarangkalian untuk keluar balik semula untuk reflux. Dalam posisi baring, susu tu lagi senang nak Senang keluar dan reflux. So selepas kita menyusukan dia, kita burpkan dia, kita sendawakan dia. Apa yang kita buat ada dua cara. Pertama, kita boleh letak kat sini dan kita usap belakang dia. Usap baby ataupun boleh tepuk gentle, tepuk perlahan-lahan saja baby. Sampai kita tunggu dia burp. Teknik yang kedua yang kita boleh buat, kita boleh letakkan dia ke depan. Tangan kita pegang dekat dagu. Kita dudukkan dia dan kita usap belakang dia. Sama juga, usap pelan-pelan sampai dia burp ataupun boleh tepuk perlahan-lahan. Katakanlah penatnya tak keluar lagi, tak burp pun lagi kan, tak sendawa pun lagi, apa yang kita boleh buat, kita just biar je dia dekat sini kan. Biar je kat sini sampai dia burp. Kita tunggu sekejap. Paling-paling pun dalam 15 ke 20 minit macam tu. Biar dia in upright position lama sikit, then baru you put the baby down lah. So katakanlah baru je tak sampai 10 minit, 15 minit tak sampai lagi, so kita ada hal nak buat kan, nak pergi tandas ke sebagainya. Okey, kita just letakkan dia di atas bantal orang dewasa, bantal yang besar, daripada pinggang ke atas, sebab kita nak dia maintain dalam 30 to 45 degree macam tu. Cara yang kedua, kita jangan overfeed dia, jangan terlalu banyak sangat minum, sebab bila banyak perut kita akan kembung, lepas tu dia akan keluar balik kan, dia akan backflow balik semula. So untuk yang susu formula senang. So macam yang susu formula tu, macam mana kita nak instruct the mother. Contoh kalau misalnya kata baby tu feeding on demand, berat dia 5 kilo, mak dia bagi sampai 5 ounce dalam 3 jam. Macam mana yang kita akan advise? So kalau baby yang minum biasa dia banyak, kita kurangkan amount tapi kita kerapkan dia. So setiap katalah 5 ounce dia minum dalam masa 3 jam, 4 jam, so kita bagi 3 ounce, 2 ounce macam tu dalam masa sejam atau 2 jam macam tu. Kita kerapkan supaya kita tak nak perut dia distance sangat dengan overfeed. Tapi kalau ibu yang menyusu badan pula macam mana? So kalau yang menyusu badan, biasanya kita bagi sampai baby tu stop. Sebab baby bila kenyang dia akan stop sendiri. Okey, lepas dah burp baby semua, lepas tu dah make sure tak overfeed, tapi baby tak juga jeluap, tetap juga muntah, apa kita nak buat? So kita akan suggest pada ibu bapa untuk beli susu alternatif, susu alternatif yang ada fluid thickener, yang memekatkan fluid. Contoh macam anti-regurgitation ataupun AR formula. Apa sahaja brand, as long as you boleh jumpa ada simbol AR,
belakang dia akan ada AR. Bukan A plus ya, AR. Itu sesuai untuk bayi-bayi yang ada masalah reflux. Overfeeding ni agak tricky sikit, especially untuk ibu-ibu yang menyusukan badan, sebab kita tak boleh nak quantify berapa banyak amount susu yang baby tu minum dalam setiap hisapan. Jadi biasanya kalau yang untuk formula milk tu senanglah, kita akan cakap instead of bagi a bigger, larger amount of feeding, kita bagi smaller amount tapi lebih frequent. Tapi kalau susu badan tu itu yang agak susah. Kita tak tahu. Yes, so kalau susu badan tu biasanya baby akan menyusu on demand. Cumanya kita akan advise mother-mother, mak-mak ni untuk method upright position, burpkan baby. Dan kalau masih lagi muntah, mungkin kita boleh sarankan alternatif AR formula tu lah. So, katalah dah buat semua, dah tukar AR formula, masih lagi tak boleh. So biasanya doktor akan startkan ubat untuk kurangkan muntah, ya, anti reflux punya ubat, dan juga mungkin boleh start ubat untuk kurangkan asid dalam badan. Tapi ubat tu last resort lah. Biasanya kita ubat tanpa ubat kita lebih banyakkannya baby kita tengok berjaya. Yes. Biasanya dia hanya proses pembesaran bayi sahaja, sementara dia punya saluran pemakanan tu masih lagi pendek. Memang dia akan, dan dia punya sphincter tu belum betul-betul matang, memang dia akan datang dengan kekerapan jeluar atau muntah. Tapi as dia grow older, dah sampai umur 6 bulan ke atas, saluran pemakanan selalunya mak akan tanya, bila nak berhenti ni doktor, cik muntah ambil baju. So biasanya macam itulah, 6 bulan ke atas. Masa tu dia punya saluran pemakanan dia tu macam dah matang sikit, dah panjang sikit, dan dia akan baik dengan sendiri. Dan juga masa 6 bulan kita dah start weaning, which is kita dah start bagi solid food, makanan pejal. So makanan pejal tu sendiri boleh mengurangkan simptom-simptom reflux. So insyaAllah lah by the age of 1 year tak ada dah, baby tu akan baik dengan sendiri, boleh grow dengan sendiri. Okay, so faham ya metod-metod yang kami terangkan sebentar tadi, mungkin boleh dipraktikkan di kalangan di kalangan anda semualah yang menonton video kami. Jadi untuk dapatkan info-info yang lebih banyak lagi, boleh like Instagram ataupun Facebook Cleanliness Hijrah. yang boleh tanya, sekiranya ada pertanyaan bila je. Okay. Anything yang related to masalah kesihatan, kalau nak tahu lebih lanjut, datanglah ke klinik kami ya di Bandar Puteri Bani, berdekatan dengan Tesco, Bandar Seri Putra dengan Bandar Bukit Mahkota. Okay. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum.